Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita sambung dengan satu tajuk baru. Tajuk ni agak mudah sebenarnya, iaitu tajuk koordinat. Dan di dalam tajuk ini kamu akan diperkenalkan dengan istilah-istilah seperti paksi X, paksi Y, asalan dan juga graf Chates. Okey, kita teruskan. Baik, garisan yang muncul di skrin sekarang ni, garisan mengufuk ataupun mendatar seperti ini adalah dikenal sebagai paksi. Paksi mengufuk ataupun paksi mendatar. Dalam tajuk koordinat, kita kenali sebagai paksi X. Paksi X yang mendatar, melintang. Manakala satu lagi paksi garisan menegak atau mencancang seperti yang ditunjukkan di sini adalah paksi Y. Ada X dan juga Y. Yang mendatar ataupun melintang ni adalah paksi X, dan yang mencancang ataupun menegak ini adalah paksi Y. Dan di persilangan pertemuan antara paksi Y dan juga paksi X, di mana kedua-dua paksi ni ataupun garisan ini bertemu di sini, tempat yang saya tunjukkan ni dikenali sebagai asalan, titik asalan, di mana nilai paksi Y nya adalah kosong ataupun sifar, dan juga paksi X nya juga bernilai sifar. Itu disebut sebagai asalan. Bukan asal usul, asalan. Okey. Baik. Okey. Setiap garisan ini dipanggil sebagai grid. Garisan menegak ini selari dengan paksi Y. Dan garisan melintang ini selari dengan paksi X. Dan di antara dua-dua garisan ni dia akan ada satu titik persilangan. Ada satu titik persilangan di antara kedua-dua ni. Dan setiap garisan ini ada nilai dia. Ikut urutan lah. Mula dari sifar di paksi X, paksi mendatar ni ataupun mengufuk ni, sifar 1, 2, sifar di asalan, kemudian 1, 2, 3 sampai sehinggalah seberapa banyak lah. Untuk hari ini kita buat contoh sampai 10 saja. Begitu juga dengan paksi Y, bermula dengan nombor 1, nilai 2, nilai 3 dan seterusnya. Okey. Jadi di persilangan, kamu tengok garisan ni, di persilangan pertemuan di antara dua, kita ambil contoh X 5 dan di paksi Y 6. Paksi X 5, paksi Y 6. Apabila dua garisan ini bertemu, dua garisan ataupun paksi ini bertemu di satu titik, di sini, di tempat yang saya bulatkan ni, dia akan bertemu di sini. Dua paksi ini bersilang, bertemu di sini. Inilah yang kita panggil sebagai apa? Koordinat. Ini yang kita panggil koordinat. Titik persilangan atau pertemuan di antara dua paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Dan ditandakan dengan bulatan warna hitam ni. Okey, contohnya sekarang ni, ini adalah kedudukan hakim. Okey, katalah sekarang ini adalah kedudukan hakim. Di koordinat ini adalah kedudukan hakim. Baik, sekarang macam mana kita nak menyatakan kedudukan hakim ini dengan mewakilkan koordinat? Baik. Okey, kamu perhatikan kedudukan hakim yang ditanda dengan bulatan hitam ni, seperti mana yang saya sebutkan tadi, di tempat persilangan antara paksi Y dan paksi X. Okey, paksi X ni 5 ni. Kita terus ikut ni sampai jumpa titik ni. Jadi paksi X nya adalah 5.
5 dan paksi Y-nya adalah 6. Jadi koordinat Hakim akan ditulis sebagai Hakim. Koordinatnya adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 6. Okey, X berada 5 ni, yang ni 5 ni. Kemudian Y-nya adalah 6. Okey, itu yang nilai yang kamu kena tahulah. Tetapi cara menulis koordinatnya adalah seperti berikut. Okey. Hakim koordinatnya berada di X5 Y6. Okey. Koordinat mesti berada di dalam kurungan dan di antara paksi X dan paksi Y diasingkan oleh koma. Ni koma ni. Koma. Tanda koma ni untuk mengasingkan paksi X iaitu 5 dan paksi Y iaitu 6 dan mesti berada di dalam kurungan. Ini adalah cara standard untuk kita menulis koordinat. Baik, tak apa. Kalau masih belum faham tak apa, kita banyak lagi contoh, kita akan pergi satu-satu supaya kamu lebih faham. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Tengok di manakah koordinat ataupun kedudukannya. Kedudukan Azri. Di manakah ataupun berapakah koordinat untuk Azri? Seperti biasa, saya ulang balik. Kita fokus pada paksi X dulu. Berapa paksi X? 10. Kemudian paksi Y. Paksi Y-nya 3. Jadi bila kita menulis koordinat untuk Azri, koordinat untuk Azri adalah dimulakan dengan paksi X iaitu 10 dan paksi Y-nya 3. Jadi koordinat untuk Azri adalah 10, 3. Okey, contoh seterusnya adalah kedudukan untuk Ikhwan. Kedudukan untuk Ikhwan berada di mana? Koordinatnya berapa koordinat untuk Ikhwan? Perhatikan paksi Y dan paksi X-nya. Perhatikan dulu paksi X-nya berapa? 2. Paksi Y-nya 3. Jadi koordinat untuk Ikhwan adalah 2, 3. Okey. Dan kalau boleh kamu ikut sama-sama menulis koordinat, biasakan supaya kamu tak lupa, mudah ingat. Cara untuk kita menulis koordinat iaitu dimulakan dengan kurungan dan antara koordinat ataupun antara paksi Y dan paksi X, koordinat paksi X dan paksi Y hendaklah diasingkan dengan tanda koma. Okey, kita teruskan contoh seterusnya. Okey, kali ini ada satu tempat di atas, betul-betul di atas paksi X. Okay, berada di paksi X dengan di tempat yang ke-6 di atas paksi X untuk tempat untuk Syafi'i. Okay, so boleh bagi tahu saya berapakah koordinat untuk Syafi'i? Ingat, 6 sifar. Kenapa sifar? Sebab kita tengok paksi X-nya berada di 6 dan paksi Y-nya, mana paksi Y? Ni paksi Y. Kamu tengok. Kalau dia berada di sini 1, sini 6, 2, ni 6, 3, ni 6, 4, 6, 5. Kalau sini 6 sifar sebab paksi Y-nya adalah sifar. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Ini terbalik pula. Terbalik ataupun terbalik daripada keadaan Syafi'i. Siapa duduk sini ni? Dudukan siapa ini? Izzuddin. Izzuddin. Berapakah koordinat untuk Izzuddin? Ingat, kita mulakan dengan paksi X. Berapa paksi X dia? Sifar. Bukan 6. Kalau jangan kamu kata 6. 6 ini untuk paksi Y. Sekarang kita tulis mengikut, mesti mulakan dengan paksi Y, paksi X dulu. Kita menulis mesti dimulai dengan paksi X terlebih dahulu.
Jadi paksi X-nya sifar dan paksi Y-nya adalah 6. Dia terbalik pada Syafi'i tadi. Kalau Syafi'i 6 sifar, Izzuddin sifar 6. Okay, untuk memudahkan kamu, kamu kena ingat, kalau titik itu berada ataupun kedudukan sesuatu item itu berada di paksi Y macam ni, macam Izzuddin ni, maka koordinat untuk paksi X-nya adalah sifar. Begitu juga sebaliknya. Kalaulah sesuatu objek, orang ke, bangunan ke berada betul-betul di atas paksi Y, paksi X. Ni yang saya tunjukkan ni berada di paksi X, betul-betul kedudukan di atas paksi X macam Syafi'i ni, maka koordinat untuk Y-nya adalah sifar. Macam ni, 6 sifar. Baik, kita teruskan. Kali ni kedudukan untuk siapa ni? Sofia. Baik. Saya nak kamu pausekan dulu video ni. Kamu dapatkan dulu jawapan dia. Lepas ni sambung balik. Semak. Betul tak betul jawapan awak? Okey. Kedudukan untuk Sofia. Koordinatnya adalah 7. Betul salah jawapan kamu. Okey. Kita teruskan. Sekali ni kedudukan betul-betul di titik asalan. Kita dah belajar tadi awal-awal tadi, titik asalan. Titik asalan ni senang sebab koordinat dia dua-duanya adalah sifar, iaitu X sifar, Y pun sifar. Siapa duduk di sini? Husna. Husna berada di asalan, jadi koordinatnya adalah sifar. Okey, ni tengah-tengah pula. Siapa duduk di tengah-tengah? Tengok siapa duduk di sini. Mia. Okey. Okey, pausekan dulu. Kamu boleh jawab. Cari dulu koordinat untuk Mia. Okey, dah siap Okey, berapa koordinat untuk Mia? Berapakah koordinat untuk Mia? Depan dia 5 4. Okey, 5 4. X-nya 5, Y-nya 4. Okey, seterusnya kedudukan untuk Nur Nilam. Okey, Nur Nilam, saya nak padam dulu ni. Kita bagi ada ruang untuk kita menulis jawapan seterusnya. Okey, sementara tu kamu boleh cuba jawab berapakah koordinat untuk Nilam? Agak-agak tak dapat. Berapakah kedudukan ataupun koordinat untuk Nur Nilam? Berapa? Nur Nilam. Koordinatnya adalah 38. Okey. Baik. Kemudian kita akan teruskan. Ini adalah graf Chates. Keseluruhan ni kita panggil graf Chates. Okey. Kita akan teruskan dengan menanda. Sebelum ni kita namakan koordinat tu. Sekarang kita menanda koordinat pula. Terbaliklah maknanya. Okey. Okey, kedudukan pertama untuk Nafis. Nafis berada di koordinat 7 8. Okey. Untuk memudahkan saya dah tandakan dua tempat, mana satu? Salah satu je yang betul. Mana satu yang betul? Okey, saya mudahkan kamu, saya labelkan sini A, sini kedudukan B. A ataupun B jawapan dia. Kedudukan Nafis berada di koordinat 7 8. Okey, jawapan dia adalah A. Nafis berada di kedudukan A, iaitu koordinat 7 8. Di mana koordinat dimulakan dengan paksi X, iaitu 7. Ini 7. Mesti mula dengan X, kemudian
Y. Kalau kamu tak ingat mana satu yang dulu, X ke dulu, Y dulu, kamu ingat urutan abjad saja. X dengan Y mestilah X dahulu baru diikuti oleh Y. Ikut abjad. Okey, kita sambung kedudukan yang kedua. Kedudukan intan berada di koordinat sifar 3. Sifar tu untuk apa? Paksi X. Okey, paksi X. Sifar ni untuk paksi X dan paksi X dan ini paksi Y. Okey. Di mana? Kita tengok paksi X, ini paksi X, ini 10, 9, cari sifarnya. Sifarnya di sini. Y-nya 3. Okey, 1, 2, 3 dari asalan. Jadi kedudukan dia di sini lah. Okey, kedudukan intan. Kemudian kedudukan hadafi. Hadafi di koordinat 4, 1. Okey, pauskan dulu video ni. Di mana kedudukan hadafi? Dah jumpa? 4, 1. Sini X. Sini Y. Okey. 4 ni adalah X. Dan 1 ni adalah Y. Okey. Jadi ini kedudukan hadafi. 4 dipaksi X. 1 dipaksi Y. 4, 1. Okey. Seterusnya. Kedudukan Nur Iman berada di koordinat 10, 5. Ingat, mana satu X, mana satu Y. Ini kedudukan X. Ini kedudukan X, ini kedudukan Y. Jadi, mana kedudukan Nur Iman? Mana koordinat dia? 10 di X, Y di 5. Okey. Kalau dari asalan, 10 sampai sini X. Kemudian dari asalan juga untuk ke Y. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan? Nah, jadi cari titik pertemuan dia, persilangan. 5 dengan 10. Jumpa kat sini. Jadi sini lah. Kedudukan Nur Iman di sini. Koordinat dia 10, 5. Seterusnya, kedudukan Syahmina yang berada di koordinat 4, 5. 4, 5. Di mana 4, 5? Mulakan dengan paksi apa dulu? Depan ni. Ni 4 ni untuk paksi X. Dan 5 ni untuk paksi Y. Paksi X 4, paksi Y 5. Paksi X 4, paksi Y 5. Okey, jumpakan dia. Okey, garis dua paksi ni. X dan paksi Y, paksi X 4, paksi Y 5. Okey, dia akan bertemu. Di mana titik pertemuan dia, di situlah kedudukan Syahmina berada. 4, 5. Okey, 4, 5 di sini. Okey, di sini. Kan ni, kat arrow ni. Kedudukan Syahmina di sini iaitu di koordinat 4, 5. Okey, kita telah selesai belajar tentang menentukan koordinat di atas graf CHATES dan juga bagaimana untuk kita menulis kedudukan dalam bentuk koordinat. Baik, kita ulang balik. Seperti mana yang kita telah belajar tadi, paksi X adalah paksi yang mengufuk. Manakala untuk paksi Y adalah paksi mencancang. Dan titik asalan adalah satu titik di mana paksi X dan paksi Y kedua-duanya bernilai sifar. Manakala graf CHATES adalah tempat untuk kita menentukan kedudukan dalam bentuk koordinat. Dan koordinat itu sendiri adalah titik persilangan di antara paksi Y dan paksi X. Jadi saya harapkan kamu supaya dapat membuat latihan
Dan di bahagian description video ni pun ada disertakan latihan untuk kamu mencuba untuk menguji sejauh mana kefahaman kamu tentang tajuk koordinat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.